Jabatan Penerimaan Darah sentiasa mengamalkan penggunaan jarum dan picagari baharu untuk setiap kali sesi penerimaan. Jarum dan picagari yang telah digunakan akan dibuang segera selepas setiap penerimaan darah dan tidak boleh digunakan untuk penerima darah lain. Ini adalah untuk memastikan keselamatan kepada penerima darah dan juga produk darah. Prosedur mengambil darah juga menggunakan teknik antiseptik bagi memastikan penerima darah dan darah bebas dari kuman dan selamat. Selain itu, selepas sesi penerimaan, penerima dinasihatkan berehat seketika, minum banyak air dan mengelakkan aktiviti lasak sebelum memulakan aktiviti rutin selepas 3 atau 4 jam selepas sesi penerimaan. Pusat Darah Negara merupakan pusat koordinasi dan rujukan kebangsaan bagi perkhidmatan perubatan transfusi. Jadi perkhidmatan ini merangkumi pendermaan darah, penggunaan darah, ujian-ujian keserasian darah dan sebagainya, dan kita bersama-sama satu rangkaian tabung darah di bawah Kementerian Kesihatan memastikan bekalan darah yang selamat, mencukupi, yang ada pada tahap yang optimum pada setiap masa. Itulah antara fungsi-fungsi di Pusat Darah Negara, dan kita juga mempunyai pelbagai lagi aktiviti di sini. Penerimaan darah penuh merujuk kepada penerimaan ke semua komponen darah. Darah penerima yang dikeluarkan tidak dikembalikan ke dalam badan penerima. Penerimaan aferesis pula merujuk kepada penerimaan komponen darah iaitu plasma darah atau platelet atau kedua-duanya sekali, di mana komponen darah yang tidak diperlukan akan dikembalikan semula ke dalam badan penerima. Di Malaysia, perkhidmatan tabung darah dirintis oleh Sekumpulan Sukarelawan Wanita Palang Merah British pada tahun 1955. Pada peringkat awalnya, perkhidmatan ini hanya dibuka pada hari Rabu jam 5 petang hingga 5.30 petang bertempat di bangunan Hospital Umum Kuala Lumpur. Atas inisiatif ini, seramai 25 hingga 44 penerima berjaya dikutip setiap bulan. Awalnya, penerima-penerima pada masa itu terdiri daripada anggota polis, tentera dan kaki tangan kerajaan. Memandangkan kepada bertambahnya perkhidmatan ini, tabung darah dipindahkan ke satu bangunan khas di Hospital Kuala Lumpur pada tahun 1971. Bangunan ini dikenali sebagai Pusat Perkhidmatan Darah Kebangsaan dan telah dirasmikan pada bulan April 1972 oleh Ketua Pengarah Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Pusat Perkhidmatan Darah Kebangsaan yang diletakkan di bawah Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia diterajui oleh seorang pengarah. Beliau bertanggungjawab dalam segala hal perkhidmatan darah yang merangkumi hal teknikal dan pengurusan. Bermula pada tahun 1975, Pusat Perkhidmatan Darah telah memainkan peranan yang penting dalam penyeragaman peraturan kerja, metodologi, regen dan peralatan tabung darah di seluruh negara. Ya, apa yang kita lakukan adalah dalam pada kita memilih kumpulan jenis pendermaan darah dan juga produk apa yang kita perlu hasilkan, kita melihat kepada keperluan pesakit dulu. Dan pada masa yang sama, kita kena pastikan kesejahteraan dan keselamatan penderma darah kita. Jadi maksudnya kita kena lihatlah seperti dalam proses penerimaan darah, kita akan buat ujian mengetahui hemoglobin
hemoglobin, kadar hemoglobin di dalam darah yang menentukan sama ada seseorang penderma itu boleh menderma ataupun tidak sebelum kita teruskan dengan kita melakukan kaunseling pra-pendermaan, ya. Dan dua jenis pendermaan ini dia agak berbeza. Whole blood itu merupakan pendermaan darah utuh yang mana kita lihat di kempen-kempen derma darah bergerak, ya. Kita akan mengambil dalam 250 ataupun 350 ataupun 450 mil bergantung kepada saiz seseorang penderma. Jadi kita hanya mengambil certain jumlah yang tertentu sebab kita memastikan keselamatan penderma, itu satu. Dan kemudiannya untuk apheresis dia adalah boleh dilakukan oleh penderma-penderma kita yang telah menderma sebelum ini dan kita hanya mengambil salah satu komponen di dalam darah. Imran disahkan dijangkiti TB. Nasibnya baik sebab dia mendapat rawatan awal. Nampak sihat Imran sekarang. Tak makan ubat lagi ke? Ish, tak boleh begitu. Awak belum sembuh sepenuhnya. Pesakit TB perlu mendapat rawatan dengan sempurna selama 6 bulan untuk sembuh sepenuhnya. Ingat, hanya dengan rawatan yang sempurna, penyakit TB boleh disembuhkan sepenuhnya. TB boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Fenomena infodemik iaitu penyebaran berita palsu atau maklumat tidak tepat berisiko menggugat program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang sedang kita laksanakan. Janganlah percaya berita palsu tentang vaksin. Dengarlah saranan pakar-pakar kesihatan kita. Yakinlah pada sains dan fakta. Dengan adanya vaksin, kita mampu untuk memutuskan rantaian virus COVID-19. Marilah bersama-sama kita laksanakan tanggungjawab bagi memastikan negara bergerak bebas daripada pandemik ini. Muat turun aplikasi MySejahtera dan daftarlah sebagai penerima vaksin demi keselamatan kita dan orang sekeliling kita. Lindung diri, lindung semua. Apa itu sel darah merah? Darah manusia terdiri daripada sel darah merah, sel darah putih, platelet dan plasma, di mana sel darah merah dihasilkan di dalam sumsum tulang. Tahap hemoglobin atau lebih dikenali sebagai tahap HB diambil sebelum memulakan sesi pendermaan kerana jika hemoglobin berkurangan, ia akan menyebabkan kekurangan oksigen ke tisu-tisu badan. Bekalan darah negara dijangka menurun ke paras kritikal jika stok darah di pusat darah negara dan tabung darah terus menurun sepanjang tempoh penularan wabak COVID-19.
Ketika ini bekalan darah jenis A, B dan O dikesan semakin menurun sekaligus menuntut tindakan drastik dilakukan untuk mengatasi masalah kekurangan bekalan. PDN dan tabung darah di seluruh negara memerlukan sekitar 2,000 beg darah sehari. Pusat Darah Negara melakukan pelbagai inovasi baharu bagi memenuhi stok bekalan darah dan memudahkan orang ramai menerima darah sepanjang pandemik COVID-19, terutama dalam tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Okey, alhamdulillah ya, memang pada awalnya bila kita ketahui adanya pandemik COVID-19, terdapat kebimbangan di peringkat masyarakat untuk menderma darah, dan pada masa tersebut memang pendermaan darah berkurang mendadak kerana satu, kebimbangan penderma darah, dan keduanya terdapat pelbagai penganjur yang perlu membatalkan ataupun menangguhkan kempen derma darah. Jadi apabila kita membuat sesi dengan penderma, memaklumkan kepentingan bekalan darah dan sebagainya, kita lihat bekalan darah telah meningkat balik sehingga kepada paras yang sebelum ini. Jadi kerana kita ada fasa yang mana terdapat penurunan pendermaan darah, kita lihat di Pusat Darah Negara sendiri, apabila kita bandingkan statistik tahun 2020 dan tahun 2019, terdapat lebih kurang 14% penurunan lah. Tapi perlu diingat juga pada masa awal pandemik tersebut, kita juga tidak ramai pesakit di hospital yang memerlukan darah. Jadi tak ada masalah pada waktu itu. Kita mempunyai bekalan yang mencukupi, tetapi kita perlu terus untuk memaklumkan kepada masyarakat dan penderma darah tentang kepentingan menderma darah secara berterusan, kerana keperluan darah ini memang berterusan. Ya, dia ada keperluan kepada yang kecemasan. Contohnya orang yang mengalami kemalangan ataupun ibu yang bersalin dan sebagainya. Jadi yang tu kita tak dapat kawal kerana keperluan tu boleh timbul mendadak, dan kita perlu sentiasa ada bekalan darah yang mencukupi untuk membantu mangsa-mangsa kemalangan ataupun pesakit yang memerlukan darah ini. Pada awal peringkat tersebut, pandemik itu, kita ada juga pengurangan operasi pembedahan pesakit, kan, kecuali pembedahan yang kecemasan. Dan itu juga menyebabkan bekalan darah kita, keperluan bekalan darah itu boleh dikawal masa tersebut. Tapi buat masa sekarang, apabila keadaan pandemik lebih di dalam kawalan, kita lihat keperluan darah kembali kepada tahap sebelumnya, iaitu untuk Pusat Darah Negara kami perlu mendapatkan bekalan lebih kurang daripada 500 penderma darah setiap hari, dan untuk satu negara pula kita perlukan lebih kurang 2,000 beg darah sehari untuk seluruh Malaysia bagi kegunaan pesakit. Bagi penerima darah, mereka perlu melakukan saringan kesihatan ringkas untuk mengetahui berat badan, kumpulan darah dan paras hemoglobin. Selepas mendaftar, satu sesi temuduga bersama dengan doktor dilaksanakan bagi mengenal pasti kelayakan penerima darah. Selepas sesi penerimaan darah, para penerima juga diwajibkan untuk mengambil kudapan yang disediakan bagi mengelakkan gejala pitam dan pening kepala. Saya menderma darah sebagai satu tanggungjawab sosial, dan saya secara regular menderma darah setiap 4 bulan. So dalam 1 tahun lebih kurang 3 kali. Jadi saya galakkan ramai rakyat Malaysia untuk menderma darah, membantu tabung darah dan menjalankan tanggungjawab sosial mereka lah. Dari segi kesihatan saya kurang pasti, tapi saya pernah baca menderma darah boleh replenish kita punya blood cell yang baru. Jadi mungkin elok untuk jangka masa panjang. Dari segi sambutan, saya lihat untuk tahun 2020 dan 2021 ni saya nampak makin ramai. Jadi mungkin kesedaran rakyat Malaysia terhadap tanggungjawab sosial mereka menderma darah semakin lebih baik, dan juga dengan kelonggaran restriction MCO ni mungkin lebih ramai akan lebih berminat untuk menderma darah.
Saya rasa untuk pertama kali nak cubalah macam mana rasa dia untuk menderma darah, lepas tu nak membantu orang yang memerlukan darah. Itulah. Macam sekarang pun ramai dah dapat kesedaran apa semua untuk derma darah kan. So macam kita tahu derma darah ada banyak faedah-faedah dia, daripada segi kesihatan sampailah ke fasiliti kesihatan boleh dapat stay percuma dekat hospital, boleh dapat injection hepatitis B. Macam yang kita tahu ramai takut nak derma darah sebab takut dengan jarum, takut sakit. So saya sebagai seorang yang jadi ketika agak takut dengan jarum, so sebenarnya tak sakit pun. So jangan takut, bolehlah datang derma darah. Tak ada apa-apa pun, tak ada rasa loya ke pening kepala, tak ada. Semua okey je, alhamdulillah. Terdapat beberapa kes di mana kejadian penerma lapse, yang bermaksud penerma yang tempoh pendermaan terakhir melebihi 2 tahun. Kajian di seluruh dunia membuktikan bahawa penerma tetap, iaitu penerma yang menerma darah secara berkala, merupakan penerma yang selamat dan terhindar daripada risiko penyakit bawaan darah. Melalui sesi temu bual dan data yang diperolehi oleh Pusat Darah Negara, di antara sebab berlakunya penerma lapse berpunca daripada kekangan masa dan berkemungkinan penerma terdedah kepada cara hidup berisiko tinggi. Beg darah yang diterima di produksi akan diproses oleh staf Jawatan Juru Teknologi Makmal Perubatan. Jadi pegawai sains akan memastikan bahawa proses yang mereka jalankan itu memenuhi ataupun mematuhi prosedur kerja yang sepatutnya. Kedua, pegawai sains memastikan bahawa peralatan yang digunakan adalah dalam keadaan baik, dan sekiranya ada masalah, pegawai sains perlu memastikan bahawa peralatan tersebut perlu dibaiki, dan juga peralatan tersebut memenuhi keperluan GMP yang diperlukanlah. Selepas pemprosesan darah, darah tersebut secara rawatnya akan diambil oleh pihak kualiti Pusat Darah Negara bagi memeriksa kualiti memenuhi tahap piawaian. Sekiranya pihak kualiti Pusat Darah Negara mendapati bahawa terdapat shortfall in quality, maksudnya kualiti komponen darah yang disediakan itu tidak memenuhi kriteria, pegawai sains produksi perlu melakukan penyiasatan sama ada dari segi troubleshooting berkaitan dengan peralatan, daripada segi teknikal staf yang menyediakan, dan mungkin juga faktor-faktor yang mempengaruhi adalah dari segi penghantaran awal yang diterima di produksi. Secara purata, Pusat Darah Negara memproses lebih kurang 600 ke 700 beg. Maksudnya bukan sahaja kutipan Pusat Darah Negara, tetapi hospital wilayah tengahlah hospital lain. Dan maksimum yang pernah diproses adalah 3,000 beg lah, terutamanya dalam mobile-mobile sempena sambutan hari tertentu, contohnya hari Taipusam. Jadi kekangannya sekiranya kutipan darah yang besar, mungkin ada kekangan dari segi masa untuk memprosesan. Jadi staf perlu bertugas lebih masalah untuk menyediakan komponen darah. Bagi yang telah menerima suntikan vaksin, jangan pula ambil mudah terhadap pemakaian pelitup muka dan langkah-langkah pencegahan jangkitan COVID-19. Bersama-samalah kita memainkan peranan sebagai frontliners untuk keluarga dan juga untuk komuniti kita. Jangan sesekali kita leka dalam peperangan untuk menentang COVID-19 ini. Ayuh rakyat Malaysia, kita jayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini. Lindung diri, lindung semua. Terdapat 6 langkah yang perlu anda ikuti untuk memastikan proses suntikan vaksin berjalan lancar. Pastikan anda telah memuat turun, mengaktifkan dan mengemaskini maklumat peribadi
di dalam aplikasi MySejahtera. Jawab semua soalan penilaian kesihatan. Baca dan fahami maklumat vaksin COVID-19 dan borang persetujuan suntikan vaksin COVID-19 di MySejahtera. Anda perlu menandatangani borang tersebut di hadapan petugas kesihatan. Datang ke lokasi pusat pemberian vaksin PPV pada tarikh dan masa yang ditetapkan. Bawa kad pengenalan dan telefon bimbit mengandungi aplikasi MySejahtera yang telah diaktifkan. Pakai pakaian yang sesuai untuk memudahkan suntikan, iaitu berlengan pendek atau berlengan panjang yang longgar dan boleh dilipat ke pangkal lengan. Lindung diri, lindung semua. Terdapat juga situasi di mana terdapat penerima di dalam kategori penerima darah jarang ditemui atau kumpulan darah ganjil, iaitu jenis darah yang sukar dicari dalam populasi tertentu kerana bergantung kepada gen yang diwarisi daripada keturunan. Ini bermaksud mereka adalah kumpulan penerima darah yang didapati tidak memiliki antigen yang diklasifikasikan sebagai high incidence antigens dalam sesuatu populasi masyarakat, atau sekiranya seseorang individu itu memiliki antigen yang diklasifikasikan sebagai low incidence antigen. Di Malaysia, contoh kumpulan darah ganjil terdiri daripada kumpulan darah Bombay, JKAB dan Artu-Artu. Transfusi darah pula ialah rawatan yang melibatkan pemindahan produk-produk darah seperti sel darah merah, plasma, plasma, imunoglobin ke dalam badan-badan pesakit, dan ini amat diperlukan dari semasa ke semasa. Okey. Untuk darah merah kebanyakan adalah digunakan untuk pesakit yang mengalami tanda-tanda kekurangan darah merah lah, seperti anemia ataupun pesakit yang melalui proses pembedahan utama menyebabkan ada pendarahan. Dan juga kita kena ingatlah kemungkinan pesakit yang tumpah darah masa bersalin, pesakit yang mengalami kemalangan, trauma. Begitu juga dengan darah plasma ataupun darah plasma dan juga platelet. Untuk platelet, biasanya pesakit yang diperlukan sama juga pendarahan teruk sebab trauma ataupun pembedahan, ataupun pesakit yang mengalami kanser organ ataupun kanser darah lah, seperti pesakit leukemia ataupun pesakit yang menerima rawatan untuk kanser darah. Dan plasma, kita tahu ada faktor-faktor untuk koagulasi ataupun membantu pembukaan darah. So pesakit yang memerlukan plasma sama juga pesakit trauma, pesakit yang mengalami kebakaran yang teruk, dan juga semasa pesakit mengalami tumpah darah yang banyaklah, memerlukan semua komponen darah, darah merah, darah platelet dan juga plasma. Ini ketiga-tiga komponen darah memang kita sentiasa hari-hari kita sentiasa perlukan untuk hasilkan untuk kegunaan pesakit. Hakikatnya, sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita perlu tampil untuk menerima darah bagi menjamin kelangsungan pembekalan darah untuk kegunaan individu yang memerlukan. Laporan Setitis Darah Sejuta Harapan oleh Akmal Aziz untuk Cerita Kita.